Ustaz Haji Sahazan Muhammad dalam rancangan Tafsirul Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, saudara Nabi bersama Hadi Syarudin, saya pendengar yang mulia Allah sekalian, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada waktu ini, ikhwati fillah, kita membuka satu surah yang baru. Surah yang ringkas, merupakan surah yang ke-75 dalam susunan mushaf, yang terdiri pada 40 ayat, iaitu surah Al-Qiyamah. Surah Al-Qiyamah ni, tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi sekalian, menurut para ulama jumhurnya merupakan surah-surah Makkiyah, diturunkan selepas surah Al-Qari'ah. Surah ini dinamakan dengan surah Al-Qiyamah kerana diambil dari perkataan yang terdapat musi ayat yang pertama, musi surah ni. Dan isi kandung surah Al-Qiyamah ni, para pendengar yang dimuliakan Allah sekalian, menjelaskan tentang kepastian terjadinya hari kiamat dan huru-hara yang ada padanya. Selain itu, ia merupakan membentangkan juga jaminan Allah SWT terhadap ayat-ayat Quran yang ada dalam dada Nabi SAW, sehingga Nabi tidak lupa tentang urutan, erti dan bacaannya. Kemudian, ia merupakan celaan Allah SWT kepada golongan musyrikun yang lebih mencintai dunia dan meninggalkan akhirat. Seterusnya menggambarkan juga tentang keadaan manusia sewaktu sakratul maut nanti. Itulah sebabnya muslim-muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, diriwayatkan daripada Umar Khattab radhiyallahu anhu bahawa bila orang bertanya tentang kiamat kepada baginda, kepada Amirul Mukminin Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu, maka Sayyidina Umar akan menggesanya untuk mengetahui tentang kiamat, perinciannya, supaya membaca surah Al-Qiyamah. Begitu juga seperti disebut oleh seorang sahabat Nabi Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, bahawa bila manusia ni lalai, lupa, dia akan menyatakan Al-Qiyamah, Al-Qiyamah, bacalah surah Al-Qiyamah ni. Juga bila mati seseorang di kalangan mereka, seperti disebut oleh Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu, yang pernah kita kisahkan kehidupan Sa'id bin Jubair ni, berdepan dengan seorang yang amat kejam bernama Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Sa'id bin Jubair berkata, bila orang lalu sahaja di hadapannya, bila jenazah lalu sahaja di hadapannya, bila kematian didengar, maka hadza faqad qamat qiyamatuh, adapun fulan ini telah berlaku kiamatnya. Perkara yang sama diriwayatkan daripada Al-Qamah, seperti disebut oleh para ulama tafsir. Maksud kiamat ni, tuan-tuan yang berhati dan dikasihi sekalian, kata Imam Ibn Atiyah dalam tafsir Al-Muharrar Al-Wajiz, bukanlah kiamat ni maksudnya kiamat yang menghimpunkan manusia seperti yang kita sedia maklum, tapi kiamat yang dimaksudkan di sini adalah seorang itu akan menghadapi sendiri alam barzakh. Dia akan dibangkitkan semula di alam barzakh itu untuk menyaksikan, untuk diberi balasan atas segala perkara yang dilakukan sebelum berlakunya kiamat yang besar. Maka ini yang dimaksudkan dengan Al-Qiyamah, faqad qamat qiyamatu. Jadi tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi sekalian, ini merupakan sedikit mukadimah untuk kita faham surah yang ke-75 dalam susunan mushaf ini, tentang berlakunya kiamat yang Allah bawakan kepada kita. Kalau nak faham tentang kiamat, bacalah surah ini. Firman Allah SWT dalam ayat yang pertama, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. La uqsimu biyawmil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah ayahsabul insanu an lan najma'a idhama bala qadirina ala an nusawwiya banana bal yuridul insanu liyafjura amama yas'alu ayyana yawmul qiyamah. Sadaqallahul azim.
Aku bersumpah dengan hari kiamat, dan aku bersumpah dengan jiwa yang amat menyesali dirinya sendiri. Apakah manusia mengira bahawa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya? Bukan demikian, sebenarnya kami berkuasa menyusun kembali jari jemarinya dengan sempurna. Bahkan manusia itu hendak membuat maksiat terus menerus. Dia bertanya, bilakah hari kiamat itu? Jadi muslim-muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, kalau kita belajar bahasa Arab, ini yang disebut sebagai muqsam alaihi, objek sumpah, yaumil qiyamah ini digunakan Allah SWT pendekatan di sini nafi, iaitulah. Tujuan sumpah yang didahului dengan la di sudut bahasa Arab adalah untuk taukid, untuk menguatkan lagi objek sumpah yang datang selepas itu. Jadi sumpah yang dikemukakan di sini adalah untuk menetapkan hari kebangkitan dan bantahan terhadap golongan musyrikun yang menafikan kebangkitan semula manusia, tentang kekuasaan Allah SWT untuk membangkitkan manusia semula. Jadi bila pendekatan la uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah, berbagai pandangan para ulama terhadap kataan la di sini, sama ada zaidah ataupun tidak. Zaidah maknanya tambahan. Ada pula yang menafikan. Bagaimana dalam Quran ada tambahan? Bila tambahan ini merupakan satu benda yang tidak penting. Kalau tambahan maknanya tidak ada kesan dalam ayat. Maka pandangan para ulama yang ramai mengatakan maksud di sini adalah untuk taukid. Jadi muslim-muslimat yang hati dan dikasih sayang, ini ada berkaitan dengan bahasa. Allah maksudkan di sini, aku bersumpah dengan hari kiamat dan aku bersumpah dengan jiwa yang amat menyesali dirinya sendiri. Kata ada berkata, iaitu Allah SWT bersumpah dengan keduanya. Ini merupakan riwayat daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma dan Sa'id bin Jubair. Hari kiamat ni sering dibawa dalam Al-Quran Karim untuk kita fahami bahawa setiap perkara yang dilakukan akan ada balasan di sisi Allah SWT. Jadi meyakini kiamat juga merupakan rukun iman yang dikemukakan dalam ayat yang banyak supaya manusia sedar dalam berbuat apa sahaja pasti ada balasannya di sisi Allah SWT. Kemudian datang ayat wala uqsimu bin nafsil lawwamah, dan aku bersumpah dengan jiwa yang amat menyesali dirinya sendiri. Pandangan daripada Qurra bin Khalid daripada Hasan al-Basri radhiyallahu an, bahawa ayat ini mempunyai beberapa maksud. Maksud yang pertama iaitu, siapakah yang dimaksudkan dengan jiwa yang tercela di sini? Jiwa yang amat menyesali dirinya sendiri. Ada 3 pandangan seperti disebut dalam riwayat Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Yang pertama, merujuk kepada mengapa Allah SWT bersumpah dengan manusia di sini, manusia yang mencela dirinya sendiri. Siapa yang mencela dirinya itu? Yang pertama mengatakan bahawa ini merujuk kepada manusia secara umum. Manusia sentiasa tidak berpuas hati dengan pencapaian dirinya. Manusia sentiasa akan muhasabah dirinya, timbullah rasa celaan, mengapa aku buat begitu, mengapa aku buat begini, mengapa tak pandai aku mengatasi masalah ini. Kemudian timbul sesalan. Pandangan kedua mengatakan bahawa yang dimaksudkan di sini manusia yang suka mencela dirinya hina la yanfa'uhu al-lawm. Manusia yang mencela dirinya seperti yang telah kita bincang dalam surah yang terdahulu. Akhirat kelak manusia akan, orang-orang kafir terutamanya akan merasa kesal. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Sebagai contohnya, kami sekarang yakin, kami dah lihat, ya Allah kami dah yakin, maka kembalikan kami ke dunia. Banyak ayat merupakan intihan golongan yang rugi. Jadi pandangan kedua mengatakan bahawa yang dimaksudkan dengan nafsil lawamah iaitulah jiwa yang sentiasa merasa rugi di depan Allah SWT ketika itu tidak lagi memberi manfaat apa-apa rasa kesal yang timbul dalam hati itu. Pandangan ketiga mengatakan bahawa ia merupakan nafsu al-mu'minah. Ini merupakan pandangan Hasan. Orang beriman, dia sentiasa muhasabah diri. Jadi orang beriman ni sentiasa melihat kekurangan ataupun kelicihannya dalam melakukan ibadah kepada Allah SWT. Ini ada 3 pandangan. Sama ada merujuk kepada manusia secara umum, atau merujuk kepada orang-orang kafir dan orang-orang ahli maksiat di akhirat bila dia sesal, ataupun yang ketiga merujuk kepada orang beriman yang sentiasa merasakan dirinya belum melakukan tuntutan-tuntutan yang diwajibkan ke atas dengan sempurna. Jadi ada 3 pandangan yang merujuk kepada an-nafsu al-lawamah di sini, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi Allah sekalian.
Kemudian ayahsabul insanu allan najma'a idhama. Manusia menyangkakan bahawa dia tidak akan dikumpulkan. Kami tidak akan mengumpulkan tulang berulangnya balik semula. Kata Ibn Abbas radhiyallahu anhu, ayat ini merujuk kepada Abu Jahal. Abu Jahal, dia merupakan seorang yang menafikan kebangkitan semula. Adalah pandangan-pandangan yang lain. Muqatil mengatakan orang lain. Dia mempertikaikan bagaimana Allah SWT boleh mengumpulkan tulang ni selepas dia hancur. Mereka memain-mainkan sehingga Allah SWT turunkan ayat ini. Sebenarnya kata Ibn Al-Ambari, ayat ini merupakan jawab kepada qasam. Kalau kita belajar bahasa Arab, dia sumpah, sumpah ada jawapannya. Jadi seolah-olah ayat ini yahsabul insanu allan najma'a idhama, maksud dia la tub'atsunna wa la tuhasabunna. Ada jawapan kepada la uqsimu bi yaumil qiyamah wa la uqsimu bi nafsil lawwamah. Jadi ada jawapan kepada al-qasam di awal ayat. Ini sudah bahasa Arab, tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian. Kemudian Allah Taala jelaskan pada ayat yang berikutnya, bala qadirina ala an nusawwiya banana. Bala qadirina an nusawwiya banana. Bukan demikian, dan kami berkuasa untuk menyusun kembali jari jemarinya dengan sempurna. Di sini merujuk kepada dua perkara. Bala qadirina ala an nusawwiya banana. Kami mampu untuk mengembalikan kejadian manusia ini balik semula. Pandangan pertama kata Ibn Jauzi, an-nusawwiya banana ni merujuk bahawa Allah berkuasa menjadikan kedua tangan dan kakinya satu, sepertilah kaki kuda. Kaki kuda, kaki himar, kaki lembu, kaki kambing, kaki binatang-binatang seperti ini dia tidak ada jari. Kami mampu untuk menjadikan jari itu sama. Nusawwiya banana ni kata para ulama tafsir dahulu, kami mampu untuk menjadikannya seperti kaki binatang. Mana tidak ada panjang, tidak ada pendek, tidak jadi kurus seperti yang cantik pada tangan-tangan manusia pada hari ini. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, merupakan pandangan yang pertama. Pandangan kedua dan pandangan kedua ni Allahu a'lam merupakan pandangan yang lebih tepat. Iaitulah Allah SWT mampu untuk menjadikan jari-jari tangan manusia itu sama satu sama lain. Hari ini telah pun terbukti, ia merupakan satu mukjizat Al-Quran. Setiap manusia dilahirkan dengan jari ataupun corak jari yang berbeza-beza. Manusia yang telah mati 100 tahun yang lalu, tidak ada yang menukar, yang replace bentuk fingerprint yang ada di tangan mereka. Yang datang pada hari ini sentiasa berbeza daripada sebelumnya. Anak berbeza daripada bapa, isteri berbeza daripada suami, keturunan tidak sama dengan datuk nenek moyang mereka. Dan inilah yang dimaksudkan Allah SWT, dan ini pandangan yang tepat, Allahu a'lam. Kerana para ulama tafsir yang terdahulu, mereka hidup pada zaman belum lagi adanya penemuan ini, seperti disebut oleh Al-Allama Zindani. Ini antara mukjizat Al-Quran, bahawa Allah SWT telah menyebut 1400 tahun lalu secara tidak langsung nak beritahu kepada manusia, dan hari ini baru ditemui hakikat jari-jari manusia berbeza-beza. Chop ini, chopkan pada satu dakwat, kemudian letak di atas sebelah kertas, kita akan lihat berbezanya jari seorang daripada yang lain. Itu sebab dalam zaman serba teknologi moden pada hari ini, manusia mampu untuk mengubah nama, tapi mereka tidak akan mampu untuk mengubah chop pada jarinya, fingerprint itu. Dan sebab Allah SWT gambarkan bala qadirina ala nusawwiya banana. Pada hari ini barulah manusia dapat mengetahui betapa hebatnya Allah SWT telah menjadikan manusia berbeza-beza. Walaupun bilion manusia pernah lahirkan, pernah hidup di atas muka bumi ini, tiada seorang pun yang sama pada chop jarinya. Apa maksud mukjizat, tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian? Mukjizat ni kalau kita lihat dari sudut bahasa Arab, perkataan a'jaza berarti melemahkan, menjadikan tidak mampu. Orang yang melemahkan dinamakan mu'jiz. Orang pelaku ini panggil mu'jiz. Apabila kemampuannya dapat melemahkan orang lain sehingga menonjol, mampu mengalahkan lawan, maka dinamakan sebagai mu'jizatun. Mu'jizatun ni kalau kita belajar bahasa Arab, tak marbutah pada akhir kata mu'jiz ini mengandungi erti mubalaghah, superlatif. Mukjizat didefinisikan oleh kebanyakan para ulama Islam satu perkara yang maksudnya ialah satu perkara yang luar biasa yang terjadi melalui seseorang yang diberi lantikan oleh Allah SWT sebagai Nabi, sebagai bukti kenabiannya. Jadi tidak ada siapa pun yang dapat mengatasi, memberikan tentangan kepada manusia yang diberi pangkat Nabi oleh Allah SWT.
Jadi mukjizat ni kalau kita lihat dari sudut apa yang dirangkum oleh definisi ini, dia mengandungi beberapa maksud. Yang pertama, mukjizat adalah perkara luar biasa, perkara yang luar biasa daripada hukum hakam yang biasa kelihatan. Umpamanya, muslim-muslimat dalam hati dan dikasih Allah sekalian, dahulu Nabi Musa berdepan dengan golongan ahli sihir yang ramai, maka Allah beri kepada Nabi Musa kekuatan tongkatnya boleh bertukar menjadi ular, menelan habis semua ular-ular ahli sihir yang ada. Telah kita bincangkan perkara ini dalam surah-surah yang lalu. Yang kedua, syarat mukjizat ini ianya terjadi pada seseorang yang mengaku menjadi Nabi. Memanglah tidak mustahil perkara-perkara pelik ajaib ini boleh berlaku kepada manusia biasa. Manusia biasa ni kalau dianugerahkan kelebihan tersebut kepada orang yang saleh, namanya karamah. Kepada orang yang taleh, ahli maksiat, dia merupakan sihir. Muslim-muslimat dalam hati dan dikasih Allah sekalian. Bahkan seorang Nabi yang belum dilantik, diberikan kelebihan, namanya bukan mukjizat, namanya bukan karamah, namanya irhas. Seperti kedatangan Nabi, contohnya rumah Halimatus Sa'diyah menyebabkan keberkatan, kesuburan berlaku kepada ternakan dan pertaniannya. Ini namanya irhas. Dan Nabi pun sebelum dilantik mendengar batu dan pokok-pokok memberi salam kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah nanti kita lanjutkan lagi perkara yang kuliah datang. Allahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.